Kalau kena air okey tak ni? Selagi ada unsur kayu, anak-anak akan datang. Assalamualaikum, bertemu sekali lagi dalam channel dari Mr. Akabane. Kali ini saya akan cakap tentang material yang biasa digunakan oleh kami, pihak pembuat perabot ni. Kalau kita nak explain satu persatu, banyak sebenarnya material yang boleh pakai, tapi ada beberapa sahaja material yang digunakan secara meluas oleh pihak pembuat perabot ni. Macam saya sendiri ada 2-3 material saja yang paling utama digunakan. Yang pertama yang saya guna untuk buat interior, tak kisahlah interior ke kitchen cabinet ke, hiasan tiang, hiasan ke counter ke apa. Yang pertama ini. Ini kita panggil solid block board. Blok kayu. Board tu board ni papan lah. Dalam dia ni ada kayu. Kayu betul lah. Dia datang dengan saiz penuh 4x8, 4 kaki kali 8 kaki. Dengan putih sebelah ataupun tanpa color. Kosong. Yang ni putih sebelah, one side, ataupun putih dua belah, two side. Bergantung kepada keadaan yang kita nak pakai lah. So apa kegunaan dia? Macam-macam benda boleh buat lah. Nak buat kitchen cabinet dan sebagainya. Dan ini ialah bahan yang saya paling meluas saya guna. Nak buat pintu pun boleh pakai benda ni. Pintu Formica. Pintu Formica sebi boleh buat benda macam ni daripada bahan ni. Dia punya ketahanan bagi saya sangat okey lah. Sangat bagus, sangat cemerlang lah. Sangat cemerlang. Yang kedua yang boleh digunakan, yang biasa digunakan, boleh digunakan pakai ini board layer wood. Layer wood. Mana-mana lah, lebih hampir, maksud dia hampir sama lah. Dalam dia ni lapisan plywood yang dilapis beberapa layer menjadilah tebal yang dikehendaki. Macam ini tebal 15mm. Yang tadi ni ada tebal 15mm, ada tebal 18mm. Yang ni pun samalah. Yang ni macam saya pegang ni ada 15mm. Pun kegunaan sama juga, bergantung pada tukang tu lah, dia nak buat apa. Macam saya ni, macam kalau saya tengok yang ni boleh buat body juga. Bergantung pada situasi lah. Sekiranya diberi pilihan, kita prefer pakai yang ni lah, sebab ini kayu kan. So dia lebih bagus. Senang cerita. Jadi cara buat kabinet tu, buat kabinet, saya bagi contoh kabinet lah. So material benda ni, contoh kabinet Formica. Jadi kita akan ambil Formica dan kita akan tampal pada surface kayu ni lah. Kalau kita buat jenis kayu nyatu, kita ambil plywood nyatu, kita tampal pada board ni, maka dapatlah body plywood nyatu, ataupun body jenis nyatu. Itulah cara orang buat. Sebut sedikit. Dua-dua ni pun ketahanan dia bagi saya okey, tak ada masalah, semua okey. Dan last sekali, melamine board. Saya tak ada contoh melamine board sebenar. Ini contoh mica top yang digunakan pada top kabinet dapur. Yang biasa orang pakai dulu sampai sekarang tu. Tapi sekarang ni orang dah tak prefer sangat dah. Sebab ada banyak pilihan alternatif lain selain daripada melamine board ni, macam ni. So kalau orang tanya kabinet melamine board ni, apa melamine board tu? Inilah dia. Melamine board ni ialah habuk kayu chips. Kalau orang kata chip board, melamine board, benda sama, benda maksud yang sama. Dalam dia tu chip kayu yang dimampatkan bersama. Jadi ini teknologi punya kerja lah. Dia mampat dengan gam, dia punya bahan chemical dia tu, jadilah board. Atas dia ni
resin dia je lah, resin chemical plastik dia punya ni. Jadilah dia punya surface. Okey, memang kegunaan untuk heavy duty lah. Okey, heavy duty. Okey, so soalan cepu mas, mana yang lebih baik untuk sekiranya nak buat kabinet? Okey, kita biasa dengar kan, kabinet Formica, kabinet melamine, kabinet nyatuh. Okey, yang tu saya tak nak jawab di dalam video, yang tu kena bertanya lah. Okey, anda kena bertanya pada pembuat kabinet, Google. Okey, sebab lain tukang lain dia punya jawapan, lain dia punya pandangan, persepsi dia mengenai ketahanan ni. Okey, bagi saya dalam keadaan bilik, suhu bilik kering, pakailah material apa pun, semua okey, tak ada masalah, semua okey. Okey, tak ada masalah. Nyatuh ke apa ke, sebabnya in the end body dia tetap akan berbalik pada penggunaan material ini, sama ada dia pakai benda ni ataupun pakai benda ni ataupun pakai benda ni, bergantung pada tukang pembuat tu. Okey, lain tempat lain cara, lain tukang lain cara dia. Okey, tak semua tukang sama cara buatan. Okey, tak sama ya. Okey, soalan cepu mas kedua, apa kekurangan setiap material ni? Okey, senang cerita, setiap material ada kekurangan dia. Okey, cumanya dia tidaklah seteruk yang disangkakan. Okey, setiap benda pasti ada kelemahan, kekurangan dia. Okey, cuma kita kena tahu macam mana nak jaga ataupun nak counter benda tu lah, atau nak elakkan dia daripada berlaku lah. Kalau kena air okey tak ni, kalau kena air okey tak, dia macam ni lah. Okey, barang kita buat ni takkan kita saja-saja nak simbah air, takkan saja-saja kita nak rendam dalam air, betul tak? Okey, jadi kalau setakat nak basuh lantai, lap meja ataupun terkena air, tak ada masalah benda tu. Okey, tak ada masalah benda tu. Tapi kalau banjir, contoh banjir lah, okey, banjir 3-4 hari, tengok material lah. Ada material yang okey, ada material yang tak okey. Okey, saya ada pandangan saya sendiri. Okey, kalau macam dua yang ni okey, tak ada masalah. Kalau kena air yang kita kata berlebihan sedikit, yang ni okey sebenarnya. Kalau kena air kuat sangat, dia macam tak beberapa elok. Barang ni okey tapi dia tidak beberapa elok, tidak digalakkan untuk sentiasa kerap terkena air. Itu saya cakap dengan lembut ni. takut tersalah cakap Tapi kalau kita tengok macam yang material ni yang plywood, material board ni, walaupun material ni bagus, okey, saya boleh katalah kalau setakat nak basuh rumah ke, basuh lantai ke, ataupun terkena air lah kan, kita kata banjir lah, contoh banjir lah, okey, sehari 2-3 hari, still tak ada masalah, insya-Allah tak ada masalah. Okey, tapi kalau hari-hari kena air, kalau macam tu memang jahanam lah. Memang akan rosak barang ni semua ni. Letaklah material apa pun, kalau berterusan kena air akan rosak juga, besi akan rosak juga. Cumanya kuat atau tak kuat saja kelemahan tu. Okey, next soalan, Ananai. Okey, Ananai ni pun banyak jawapan ya. Jawapan saya senang saja. Okey, ini pandangan saya semata-mata ya. Selagi ada unsur kayu, Ananai akan datang makan benda tu. Okey, selagi ada unsur kayu. Kalau dia tak makan pun dia akan serang lah. Okey, dia akan berkumpul, dia akan mengerumuni kayu tu, unsur kayu tu. Okey, sebab Ananai fitrah dia macam tu. Okey, kita tak boleh nak buat apa lah. Okey, itu pandangan saya lah. Selagi ada nama unsur kayu,
ya, dia akan datang. Sekiranya kawasan tu ada anak-anak. Kalau kawasan tu tak ada anak-anak, dia tak datang sebenarnya. Okay? Kenapa kita nak risau? Okay? Dah tahu rumah kita tak ada anak-anak, kenapa kita nak risau? Okay? Kecuali lah kita pakai kayu cengal. Itu memang confirm dia tak datang lah tu. Okay. Dipendekkan cerita, kalau macam saya, sekiranya ditanya antara 3 ni yang mana paling bagus, jadi jawapan dia saya semua bagus. Cumanya sekiranya diberi susunan, saya pilih yang ni yang paling atas lah. Okay? Saya pilih ni yang paling atas. Itu saja perkongsian saya buat kali ni. Jika anda suka video ini, boleh share, like dan subscribe channel. Itu saja. Assalamualaikum.